Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada malam ini marilah sama-sama kita mengambil kesempatan daripada masa yang berbaki untuk membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-27 di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml, yaitu dikenali sebagai surah semut, yang mana merujuk ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Surah An-Naml ayat 20 dan ayat 21. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tafaqqada at-tayra, dan dia memeriksa burung-burung itu, yakni merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang memeriksa barisan burung-burung. Faqala, lalu beliau berkata, ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin, mengapakah aku tidak melihat burung hudhud, am kana minal ghaibin, adakah dia termasuk di kalangan yang tidak menghadirkan diri. La u'azzibannahu, sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya azaban syadida, dengan azab yang keras. Aw la azbahannahu, dan aku benar-benar akan menyembelihnya. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali dia benar-benar datang kepadaku membawa keterangan yang jelas ataupun membawa alasan yang terang. Baik, berkenaan dengan kisah yang dipaparkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, ialah secara umum pada suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni telah memeriksa barisan burung-burung yang di bawah kendalian dan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Tiba-tiba dalam duk periksa, dalam duk cek tu, Nabi Allah Sulaiman tidak mendapati burung hudhud berada di situ. Jadi dia bertanya, mengapa aku tidak melihat hari ini burung hudhud? Adakah dia termasuk di kalangan yang tidak menghadirkan diri? Lalu atas dasar ketidakhadiran burung hudhud tersebut, maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan bahawa aku sungguh-sungguh akan mengazabnya dengan azab yang keras, ataupun aku sungguh-sungguh akan sembelih dia, kecuali dia benar-benar datang kepada aku bawa bukti yang jelas, alasan yang terang kenapa dia tak ada hari ini, pasal apa dia tidak menghadirkan hari ini dalam perhimpunan ataupun barisan burung-burung ni. Baik, di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir, ada dua orang ulama besar, iaitu Mujahid. Mujahid ni kita kenali sebagai salah seorang murid besar kepada sahabat besar Nabi ataupun sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas. Dan seorang lagi ialah tabi'in yang terkemuka dan terkenal, iaitu Sa'id bin Jubair. Jadi Mujahid dan juga Sa'id bin Jubair, dan selain daripada keduanya, Imam Ibnu Katsir hanya sebut contoh dua nama ulama ni. Yang memaksudkan selain daripada keduanya, ada juga ulama-ulama lain yang menyatakan pandangan dan pendapat seperti dua orang ni, yang mana mereka meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sahabat dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain. Maksudnya riwayat macam ni bukan hanya mereka dapatkan daripada Ibnu Abbas, tetapi mereka juga dapatkan riwayat seperti dan semacam ini daripada ulama yang lain, yang menyatakan bahawa burung hudhud ini mempunyai kehebatan
mempunyai kepakaran dalam mencari sumber air. Jadi dihabarkan bahawa burung hut-hut ni antara yang hebat dia, yang kita kata ada kepakaran dia, ialah mencari sumber air. Yang mana burung hut-hut yang tak ada dalam perhimpunan yang dihadiri oleh Nabi Allah Sulaiman ini, memang sebelum ni burung hut-hut ni diberikan tugas yang khusus, kerja yang khusus oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mencari ataupun mengenal pasti, kita sebut detect, sumber-sumber air di sesuatu lokasi ataupun sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Jadi itu tugas dia yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan kehebatan yang ada pada burung hut-hut, kepakaran dia ini adalah secara alami. Maksud alami dalam bahasa Melayu ialah semula jadi. Memang kehebatan semula jadi dia lagu tu, kepakaran dia semula jadi lagu tu. Hut-hut ni dia boleh melihat sesuatu secara jelas di bawah permukaan tanah. Jadi bila dia terbang ni, dia nampak jelas apa yang ada bawah tanah tu dari sudut sumber-sumber air. Maksudnya bila dia terbang nampak tanah kalau kita, tapi dia nampak sumber air, sini ada air, sini tak ada air, situ ada air, sini tak ada air. Jadi dia boleh cek, dia boleh kenal pasti sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Ini kehebatan dia. Sama seperti kalau sekiranya diberikan anugerah ni kepada manusia, manusia yang dapat melihat sesuatu di sebalik bawah bumi. Kita kalau nampak tanah lah, tapi orang yang diberi anugerah macam ni, dia nampak khazanah-khazanah, dia nampak harta-harta, dia nampak sesuatu yang terselindung di sebalik bawah permukaan bumi. Bahkan lebih jauh, riwayat menyebut bahawa burung hut-hut ni bukan saja boleh cari sumber air, boleh kenal pasti sumber air. Lebih jauh kehebatan burung hut-hut yang diceritakan dalam tafsir ni, dia juga boleh detect dan kenal pasti sekiranya jumpa sumber air tu, air ni dalam mana. Maksudnya sekiranya kata dia terbang, dia nampak ada sumber air. Bukan setakat dia nampak sumber air tu, tetapi dia boleh detect sumber air ni dalam mana. Contoh hak jumpa ni, dalam dia berapa meter. Kalau tempat lain, dalam dia berapa meter. Jadi itulah kelebihan burung hut-hut. Sebab itulah dia ditugaskan oleh Nabi Sulaiman bila Nabi Sulaiman berada terutama di kawasan padang pasir dan juga Sahara. Jadi bila burung hut-hut ni dah dapatkan maklumat, dah dapatkan informasi tentang sesuatu kawasan yang ada air berserta dengan kedalamannya, barulah dia hantar informasi dan maklumat tu pada Nabi Allah Sulaiman. Contoh, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku kenal pasti, aku detect sesuatu ni, sini ada air, dalam dia dalam mana, sini ada air, air dia banyak mana. Maka lepas itulah baru Nabi Allah Sulaiman akan memerintahkan golongan-golongan jin untuk gali air tu. Jadi tugas jin pula. Jadi jin akan pergi gali sumber air tersebut sehingga terpancarnya atau terbitnya satu-satu sumber galian air daripada bawah permukaan bumi. Dan begitulah yang diceritakan daripada Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kalau tanya saya, awak pelik sangat, awak hebat sangat, jangan tanya saya. Kitab cerita lagu tu, saya pun cerita lagu tu lah kepada tuan-tuan. Baik, sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa kisah dia pada suatu ketika ni, pada suatu ketika Nabi Sulaiman berada di kawasan padang pasir. Nabi Sulaiman waktu tu berada di kawasan padang pasir dan dia cek. Dia cek geng-geng burung ni lah, kumpulan-kumpulan burung ni, yang ni lengkap, yang ni ada, yang ni lengkap, yang ni ada. Tiba-tiba yang tak ada siapa? Yang tak ada ialah burung hut-hut, sesuai dengan firman Allah tadi. Bila dia memeriksa burung-burung itu, maka dia berkata, mengapa aku tidak melihat burung hut-hut? Dan adakah dia termasuk di kalangan yang tidak dapat menghadirkan diri? Baik, Ibnu Abbas sendiri, iaitu sahabat besar ini, pernah menceritakan kisah mengenai burung hut-hut ini kepada satu kaum pada zaman dia. Jadi ini membayangkan kepada kita seorang sahabat besar berhadapan pada waktu itu dengan satu kaum dan dia cerita kisah ni pada kaum tersebut.
Tetapi dalam kaum tu salah seorang dia ada seorang lelaki Khawarij. Lelaki Khawarij ni dalam sejarah dikenali dengan nama Nafi' ibnul Azraq. Nafi' ibnul Azraq. Dan dia juga dikenali sebagai seorang lelaki yang suka membangkang dan membantah Ibnu Abbas sebelum ni pun. Apa saja tentang Ibnu Abbas, dia akan bangkang, dia akan bantah. Sebab dia dari golongan Khawarij. Jadi berbetulan dia berada dalam majlis bersama dengan kaum tersebut, depan Ibnu Abbas. Maka Nafi' ibnul Azraq ni berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, hentikanlah kisah hak kamu duk bagi tahu ni. Berhentilah cerita pasal ni. Pasal apa? Hari ini kamu akan kalah." Dia kata, "Wahai Ibnu Abbas, berhentilah cerita kamu ni, hari ni kamu akan kalah." Ni menunjukkan sebelum ni pun dia lawan dan dia bantah Ibnu Abbas. Lalu bila dia habaq lagu tu, Ibnu Abbas tanya, "Mengapa hari ni aku kalah? Kalah apa?" Lalu Nafi' ibnul Azraq bagi tahu, "Sesungguhnya wahai Ibnu Abbas, kamu telah mengatakan bahawa burung hud-hud ini dapat mengetahui dan mengenal pasti sesuatu sumber air daripada bawah permukaan bumi. Sesungguhnya bagaimana sekiranya," ni dia nak bawa cerita dia ni, "sekiranya ada seorang anak ataupun kita panggil budak-budak, yang mana budak ini telah menyediakan beberapa biji-bijian." Umpanlah kita kata, yang mana biji-bijian yang disediakan oleh budak ini dia letak di dalam satu bekas, yang mana bekas ni adalah perangkap. Ambil bijian sebagai makanan, buh dalam bekas, yang mana bekas ni tujuan dia ialah perangkap. Lalu letakkan bekas yang dianggap perangkap ini di satu tempat, ambil tanah, ambil pasir, timbul. Jadi tak nampak lah. Tiba-tiba datang burung hud-hud. Burung hud-hud datang tu untuk mengambil bijian tu. Dengan kata lain nak makan bijian tu. Lalu bila dia turun nak makan tu, dia akan terjebak dan dia akan termasuk di dalam perangkap yang disediakan oleh anak tadi. Dan akhirnya burung hud-hud tertangkap. Maka dengan ni kalahlah kisah kamu tu. Dengan dia buat cerita sendirilah, andaian dia. Boleh faham tak cerita tu? Ada kata terror sangat boleh detect. Jadi kalau boleh detect, dia boleh detect jugalah perangkap tu. Jadi taklah sampai burung hud-hud tu tertangkap kalau dia nampak semua. Lalu apa Ibnu Abbas jawab? Ibnu Abbas kata, "Sesungguhnya bahawa orang ni sungguh-sungguh nak membangkang Ibnu Abbas, sungguh-sungguh nak membantah Ibnu Abbas dan membuatnya tidak dapat menjawab persoalan tersebut." Seolah-olah dia nak create satu cerita, dia nak create satu keadaan yang mana sebenarnya dia nak bangkang Ibnu Abbas, dia nak bantah Ibnu Abbas, yang membuatkan Ibnu Abbas tak dapat jawab balik persoalan dia. Lalu Ibnu Abbas menyambung perbicaraan dia, dia kata, "Celakalah kamu, sesungguhnya kalaulah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan bahawa burung hud-hud itu terjebak dan dapat ditangkap, maka apa? Maksudnya kalau takdir Allah memang nak terkena dah burung hud-hud tu, sama ada terjebak atau tertangkap, penglihatan pada waktu itu tidak berfungsi dan rasa waspada pada waktu itu hilang." Maksudnya daripada cerita kamu tadi, kalaulah Allah takdirkan memang nak terkena burung hud-hud pada hari itu, ataupun nak tertangkap ataupun terperangkap, maka penglihatan dia hak kata hebat tadi, kepakaran dia hebat tadi, fungsi dia dah hilang dah, tak berfungsi. Kalau kita kata radar ni tiba-tiba selalu duk check, detect tu detect ni, tiba-tiba radar tak jadi hari itu, radar tak berfungsi kalau takdir dia memang nak kena. Dan rasa waspada dia tu hilang. Maksudnya bila rasa waspada tu hilang, berasa tu makan terus nak pergi serbu, berasa tu makan terus nak pergi makan. Maksudnya tak ada rasa waspada, kan orang tahan perangkap, kan orang tahan jebak, kan orang tahan macam-macam. Jadi atas dasar jawapan daripada Ibnu Abbas tadi, maka Nafi' ibnu Azraq berkata, "Wahai Ibnu Abbas, demi Allah, sesungguhnya aku sesekali tidak akan dapat membantah kamu semua yang datang daripada Al-Quran buat selama-lamanya." Maksudnya dengan jawapan daripada Ibnu Abbas tadi, maka seolah-olah telah terjawab persoalan dia. Maksud dia nak bangkang, maksud dia cuba dia nak menjatuhkan Ibnu Abbas. Tetapi bila melihat jawapan Ibnu Abbas, dia pun berkata, "Demi Allah,
segala sesuatu yang kamu ceritakan bersumber dan datang daripada Al-Quran, memang aku tak boleh bangkang, buat selama-lamanya. Ni membuktikan bahawa pengiktirafan dia terhadap ilmu yang dipunyai oleh Abdullah ibnu Abbas, sahabat dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim ni seorang ulama tafsir yang besar. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, maknanya riwayat kepada dia, Ali bin Al-Husain telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Amru Al-Ghassani, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Maisarah Al-Minqari daripada Al-Hasan, yang mengatakan bahawa nama burung hudhud zaman Nabi Sulaiman itu ialah Ambar, Ainun Bara. Nama burung tu ialah Ambar. Dia tu jenis burung hudhud tapi nama dia tu Ambar. Tu mengikut riwayat saya baca tadi. Baik, seterusnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar, seorang ahli sejarawan terkemuka. Ini adalah pandangan kedua berkaitan ayat tadi. Ayat ni hanya ada dua perselisihan keadaan dan tempat. Yang pertama yang kita baca tadi, gambaran dia Nabi Sulaiman duduk di padang pasir. Tu waktu jadi cerita tu, hak nombor satu kata duduk padang pasir. Tapi ini adalah pandangan yang kedua daripada Muhammad bin Ishaq. Pada waktu tu Nabi Allah Sulaiman telah menghadiri satu majlis, yang mana majlis ini adanya perhimpunan daripada geng-geng burung, untuk perhimpunan burung. Sebenarnya menurut punya kisah ini, yang punya kisah ini mengatakan burung ni selalu buat apa? Buat perbarisan. Tujuan dia kerana nak menghormati ketokohan dan kepimpinan Nabi Allah Sulaiman. Maksudnya benda macam ni selalu terjadi, adanya barisan burung-burung. Jadi pandangan kedua kata berlakunya waktu macam ni, tidak sebagaimana yang pertama kata waktu tu berlaku di tengah padang pasir. Jadi cerita lebih kurang sama je, keadaan je berbeza. Jadi bila tak ada burung hudhud, Nabi Sulaiman tanyalah. Tu dia kata faqala ma liya la aral hudhuda, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Dan adakah dia termasuk di kalangan yang tidak menghadirkan diri? Okey, habis di situ dua pandangan di samping riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi. Kita pi ayat 21. La u'azzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannah. Sesungguhnya dengan ketiadaan, dengan ketidakhadiran burung hudhud tadi, apa pandangan Nabi Sulaiman? Sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya. Azab siapa? Azab siapa ni? Nabi Sulaiman nak azab siapa? Azab burung hudhud dengan sekeras-keras azab. Ataupun la azbahannah, aku sungguh-sungguh akan sembelih dia. Okey. Ni ada tiga pandangan daripada golongan ulama. Yang pertama daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi ambil daripada Minhal bin Amru. Minhal bin Amru daripada Sa'id daripada Abdullah ibnu Abbas, yang mengatakan bahawa yang dikatakan Nabi Allah Sulaiman nak azab tu, apa bentuk hukuman dia? Dengan perkataan dia, sungguh-sungguh aku akan azab dia dengan azab yang keras. Pandangan pertama ni kata, kalau hukuman tu Nabi Sulaiman akan cabut semua bulu dia. Akan cabut semua bulu dia. Contoh, ambil burung hudhud tu, hukuman dia cabut semua bulu. Tu hukuman dia. Burung ni kalau cabut bulu, apa lagi hal lebih dia? Macam ayam lah. Ayam kita cabut semua bulu atau lepas, apa lebih ayam tu? Tak ada apalah kan. Maksudnya nisbah burung tu, hebat burung ni pada bulu-bulu dan sayap dia lah. Bila cabut habis tinggal togel lagu tu, tak ada apa. Tu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua datang daripada Abdullah ibnu Sayyad. Jadi dia kata di sini ada penambahan. Di samping cabut bulu tu, kemudian jemuk pula tengah panas. Maksudnya cabut semua bulu burung hudhud, lepas tu letak tengah panas, lagi menderita lah. Burung ni dia tahan sejuk, dia tahan panas sebab ada bulu. Ni bila cabut semua bulu, lepas tu letak dia tengah panas. Kira nak bagi menderita lah, nak azab dia dengan sekeras-kerasnya. Pendapat yang ketiga dia tak ada nama. Dia sebutkan tidak seorang daripada kalangan ulama-ulama salaf yang berpandangan demikian. Maksud mengazab dengan azab yang keras ini ialah
cabut semua bulu. Yang kedua tadi jemuk tengah panas, ni cabut semua bulu, lepas tu letak di satu kawasan yang penuh dengan semut hitam dan semut merah, biar dia hurung kat semut tu. Macam bapak kita buat degil dulu tak, ingat tak? Balik lambat main bola lah, lupa masuk kambing dengan lembu dalam kandang lah, balasan dia ialah kena ikat dengan tali rapia di pokok. Lepas tu cari dahan-dahan ranting-ranting ada semut, pi dah tu lah kena. Lepas tu kena tibai pula dengan paip air, paip getah tu kan. Tu biasalah. Okey. Ataupun menyembelih ni tak ada khilaf lah. Kalau dia nak sembelih lah. Okey. Yang terakhir, au la ya'tiyanni bisultanin mubin, ataupun kecuali dia sungguh-sungguh datang kepadaku bawa keterangan yang benar dan alasan yang jelas. Kalau dia tak mau bagi kena hukuman tu, bila dia datang jumpa aku, alasan dia kena kukuh. Pasal apa dia tak hadir hari tu? Pasal apa dia absent hari tu? Okey, di sini Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Sayyad kata apa? Bila saja burung hudhud baru tiba, maksudnya tadi dia tak ada, dia baru tiba dekat perkumpulan burung tu dengan Nabi Sulaiman, maka geng-geng burung tanya dia, mengapa kamu lambat? Mengapa kamu lambat? Kalau kita bahasa Penang, awak yang hang lambat ni. Sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah bernazar untuk mengalirkan darah kamu. Maksudnya nak buat macam-macam lah kat kamu tu. Lepas tu bila kawan tu habaq lagu tu, dia tanya balik, ada tak pengecualian untuk aku? Dah nak kata nak azab, nak sembelih apa ni, ada tak pengecualian? Ya, ada. Ada berdasarkan ayat tadilah. Lalu burung tu pun bacalah kat dia, sungguh-sungguh aku akan azab dia dengan azab yang keras, ataupun aku akan sembelih dia, kecuali, tu pengecualian dia, kecuali dia datang kepada aku bawa alasan yang kukuh. Lalu apa dijawab oleh burung hudhud? Kalau begitu selamatlah aku sebab aku ada alasan. Jadi terselepaslah dia. Jadi berkenaan ayat ni juga Imam Mujahid, murid kepada Ibnu Abbas tadi, kata sesungguhnya burung hudhud ini terselamat daripada disiksa oleh Nabi Allah Sulaiman. Kerana apa? Kerana berkat dia berbakti banyak kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Memang banyak jasa burung hudhud ni. Sebab tu adalah hadis Nabi, seingat saya, yang Nabi larang bunuh 4 jenis binatang ni kan. Yang pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung hudhud, yang keempat burung surak. Ada satu hadis yang mengatakan 4 ni dilarang dibunuh oleh kita semua. Jadi berpandukan 2 ayat dan penafsiran daripada tafsir Al-Quranul Azim Imam Ibn Katsir, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat, dapat memberikan ilmu dan pengetahuan serta pencerahan berkaitan dengan kedua-dua ayat yang dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudahkan kita untuk menuntut ilmu-ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ini saja kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati dan merahmati kehidupan kita semua, sama ada kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.